membawa kita semua ni supaya kenal Allah Subhanahu Taala yang Maha Esa, yang cipta kita. Allah lah yang cipta kita, Allah lah juga yang jamin rezeki kita. Allah lah juga yang tetapkan dah bila sekian-sekian bulan kita akan jatuh sakit, bila pula sekian-sekian kita akan sihat balik. Allah juga yang tetapkan juga kita ni bila masa kita akan tersadung kaki tersepak jatuh ke tanah. Allah juga yang akan selamatkan kita daripada lori nak main langgar kita bila lampu isyarat merah kita langgar juga. Allah juga yang selamatkan kita. Semua tu Nabi nak ajak pada kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat kejayaan yang sebenar dekat akhirat, bukan dunia. Sebab tu nak kata di sini dunia bukan segala-galanya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau baginda Nabi nakkan dunia, awal-awal lagi baginda Nabi dah terima Abu Jahal, Abu Lahab promote dekat Nabi pangkat kekayaan. Maka bagi pada Nabi nak, kalau nak kahwin dengan perempuan paling cantik, Nabi boleh dapat. Tapi Nabi tak mahu. Nabi tak mahu. Supaya kita lah juga kan, sementara kita nak hidup senang, alhamdulillah macam lah ni kita lalui zaman susah. Dia tak? Zaman susah dulu kan. Zaman masa tu nak buat kari kepala ikan, bayangkan. Nah, daripada mula-mula nak cari kayu, jumpa kayu kerkap kan. Nah, nyok lagi nak kan. Yang kuda pun kuda lah, yang tunggui tu pun tunggui lah. Sementara tu, tapi zaman tu nak dibandingkan dengan zaman sekarang ni, secara peribadi saya nampak kata zaman tu lebih berkat daripada zaman lah. Sebab apa berkat? Sebab kita lalui zaman susah. Orang yang pernah lalui zaman susah, dia pandai menghargai nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada dia. Maka orang dulu hidup mereka lebih berkat, walaupun mereka susah, tetapi mereka kekal juga dalam keadaan ibadat. Ibadat tak tinggal. Kalau kita mengaji dengan tok-tok guru, mengaji dengan orang lama dulu-dulu, tengok mereka biasa saja, tetapi dari segi amalan mereka kalah kita. Kan? Kalau kita nak mengaji macam mana noh? Bilik panas lah, tak ada aircon. Noh? Kan? Ni kursi ni sempit sangat, kena cari kursi besar sikit. Macam-macam. Tapi kalau kita tengok sahabat-sahabat kita kan, tengok orang Islam kita yang di tempat-tempat yang susah kan? Di Kemboja contohnya kan, ada di kalangan mereka yang buat kuliah macam kita ni juga, sebiji macam kuliah paksih. Tapi kuliah mereka dekat mana? Bawah pokok. Bawah pokok, tak ada dewan macam kita. Ni kita rasa dewan ni panas ni, tak ada aircon kan. Dewan Menak Baru okey jugalah ada aircon. Dewan ni kipas. Tapi bila kita fikir balik, ada orang yang langsung tak ada bumbung pun tak ada, luar tu berteduh bawah-bawah pokok ya, dengar kuliah tu pun sampai merenyuk orang ramai. Nak habaq kata apa, susah tu berkat. Susah berkat. Sebab tu dalam bab harta, orang yang pernah lalui masa susah, bila dia dapat harta, dia lebih beringat berbanding orang yang hidup dia sentiasa senang, nak apa semua dapat kan. Macam anak-anak kita hari ni, bila mereka tengok majalah kan, ada gambar kala-kala kan, mereka buat apa? Pergi kat majalah, mereka tolak je tu. Lepas tu mereka heran, pasal apa tak bergerak gambar dah? Pasal apa? Tolak tak bergerak gambar. Sebab pegang majalah, dia dah faham tu macam iPad tu. iPad kan tolak je. Macam tu gambar berubah. Lah ni zaman tu lah ni. Kan? Sampai satu pangkat bila sampai tengok majalah buku, dia pun heran, tak boleh berubah gambar dah. Tapi kesenangan yang ada pada masa ni sesuai macam mana situasi kita pada hari ni. Bagi orang yang beriman, kesenangan tu tetap juga sebagai ujian daripada Allah Ta'ala. Dia tetap kena syukur.
Sebab tu tak salah nak kejapkan harta, tak salah. Kata Imam Al-Ghazali, harta ni banyak manfaat. Ya? Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, paling kurang harta ni dia memberi 3 manfaat paling besar. Apa dia manfaat harta yang paling besar? Pertama, untuk diri sendiri. Apa dia? Dipecahkan pula kepada 2 persoalan yang paling utama. Pertama, untuk membolehkan kita beribadat dan menuntut ilmu. Dengan ada harta, maka bolehlah kita ni nak beribadat. Betul tak? Betul. Ada harta sikit, bolehlah nak pergi buat haji. Kumpul. Alhamdulillah buat haji. Sebab syarat nak buat haji, kena mampu daripada sudut harta. Maka ada harta, bolehlah kita buat ibadat haji. Wajiblah kita buat ibadat haji. Demikian juga ada duit lebih, bolehlah kita main mengaji ni. Kan? Bukan senang ni, tiap-tiap hari ni nak pergi nak duit minyak, duit apa-apa semua ni. Duit juga tu pun, tak ada duit macam mana nak jalan, nak pergi mana-mana. Maka dengan ada harta ni, boleh menyebabkan kita beribadat. Boleh beli pakaian yang menutup aurat, boleh beli tudung yang baik untuk nak semayang, boleh beli kain sejadah yang baik untuk kita nak semayang. Boleh jadi harta itu merupakan sumber kita dapat pahala balik. Itu manfaat yang Imam Ghazali nyatakan. Dan yang kedua, manfaat untuk diri sendiri ialah memudahkan urusan kita, memudahkan urusan ibadat kita. Ya? Satu, membolehkan kita beribadat dengan sempurna. Yang kedua, memudahkan urusan ibadat kita, kata Imam Ghazali. Sekaligus menguatkan semangat kita untuk terus beribadat kepada Allah Ta'ala. Kekayaan tidak menjadikan fitnah bagi orang yang beriman. Yang faham macam ni, dia tak jadikan fitnah. Rumah dia besar, dia jadikan rumah dia hak pengajian ilmu bagi seluruh kampung. Boleh, tak ada masalah. Rumah dia paling besar di kampung kita, maka tiap-tiap minggu dia panggil orang main mengaji, main rumah dia, main. Manfaatkan rumah dia yang ada aircon ni, yang sofa cantik, kapet dia pijak-pijak kapet tenggelam dalam tu, serasa inci tenggelam tu. Yang orang luar pun masuk-masuk tengok-tengok, amboi, apa pagar saja tu dia tinggi dah. Tapi dia tak sombong. Dia bagi orang semua main masuk mengaji. Dia tak sombong. Dia bagi peluang pada orang lain, memudahkan urusan ibadat dia. Dia nak ibadat dengan sempurna supaya dia boleh khusyuk semayang. Dia kata dalam rumah dia, dia nak buat satu bilik khusus untuk tempat ibadat. Rumah kita ada buat juga. Ada ruang yang tertentu untuk kita semayang. Kira bilik untuk kita study ke, bilik untuk kita baca Quran ke. Selain pada bilik-bilik kita yang ada tak? Kalau ada, cantik Alhamdulillah. Jadi kita nak bagi selesa, kita pun buatlah macam-macam. Bubuh aircon nak bagi senang, nak bagi mudah, tak ada masalah. Sebab kita gunakan itu untuk manfaat akhirat. Tak apa. Macam kita nak main mengaji, dengan ada harta sikit, kita, kawan-kawan kita yang kita kenal, mungkin mereka payah nak main sebab jauh, nak kena kayuh keret, nak kena kayuh basikal. Nak beli basikal tu pun RM1,000 ke, basikal tekan saja terpulas jalan laju, yang tu mahal juga. Maka kita ni tumpangkan mereka. Alhamdulillah, tak ada masalah, memudahkan urusan. Baik, yang kedua, manfaat, kata Imam Ghazali, harta ni ialah memberikan manfaat kepada orang lain, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain. Apa dia? Dalam 4 keadaan. Pertama, bersedekah. Dengan ada harta, kita boleh sedekah dekat orang yang susah. Sedekah. Sedekah ni makna kita bagi satu pemberian kepada orang yang memerlukan, orang yang berhajat kepada harta. Maka kita bagi, maka jadi pahala sedekah.
Bahkan perbincangan ulama dalam bab sedekah luas. Sampai satu peringkat kita bagi kumbang makan, kita bagi benar makan pokok kita pun dapat pahala sedekah. Tu nak habaq burung main makan buah kita. Burung berhajat kepada buah kita, lalu dia makan buah kita. Kita redha dia makan buah kita tu, kita dapat pahala sedekah. Bila kita duduk mengaji, oh tu dia. Kan, sebab tu orang tua-tua dulu kalau ada kerengga kan dekat pokok buah, jangan dibuang kerengga tu, sebab kerengga tu yang duk makan ulat dalam buah. Kalau dekat pokok kita nampak ada net ladybird, tahu ladybird tu kan, hitam merah tu kan, dia tu lah yang duk makan benar-benar yang warna putih tu. Ni dak kita ambil sekok kerengga, cabut ni geram, cabut kaki satu, buat cabut. Boleh je nak pak tu kan, tapi cabut geram, sebab dia dah nyet kat kita tadi ni. Esok jumpa balik lah dengan kerengga tu, settle lah hampa diorang. Betul kita dengan binatang ke, kita dengan sama makhluk ke, semua ni ada keperluan. Sebab tu dengan harta ni kita boleh memanfaatkan untuk keperluan. Pertama untuk sedekah, kata Imam Ghazali. Kedua untuk kehormatan. Kehormatan maksud dia kita appreciate orang. Kita ada harta dan kawan kita ni pun dia ada harta, dia tidak memerlukan, dia bukan orang susah, tetapi kita appreciate dia, kita hargai dia, sebab kita hormat dia, maka kita pun bagi hadiah. Maka itu juga manfaat harta. Datang orang alim main kat tempat kita kan, maka disediakan special sikit lah, kita jamu dia special sikit. Sebab apa? Sebab kita nak hormat dia, maka manfaatkan harta kita untuk yang tu, kata Imam Ghazali. Maka itu diharuskan, boleh kan. Macam kita lah kenduri kenara kan, siapa main kenduri balik tak tangan kosong, balik dengan buat main lah beg terima kasih tu mesti ada. Itu merupakan satu hadiah kita, pemberian kita kepada orang ramai yang main. Cuma apa niat kita? Itu masalah. Kita bagi tu bagi sebab apa? Nak berlepas syarat lagi, orang kata tak bagi apa pula. Kan? Ataupun kita pun bagi dah clear siap-siap dah, yang ni special ni sebab apa special? Yang ni kroni punya. Yang ni orang-orang biasa, yang ni orang biasa bagi dah sudah, coklat sudah. Kan long bagi coklat kan, tak bagi dah bunga telur kan. Tapi kata ulama kalau nak bagi macam tu, bagi sama rata. Bagi sama rata. Jangan sampai kita bagi tu orang lain tengok je nampak dia terasa hati. Sebab tu orang yang macam ni, dia nak beli apa pun, contohlah teringin nak pakai rantai, teringin nak pakai gelang kan, abang boleh tak saya nak beli gelang ni, tapi saya guna duit saya sendiri bang. Tak apa bang, saya guna duit saya, simpanan saya sendiri. Kan? Boleh tak? Abang pun pesan kata boleh, tapi kalau nak beli satu je, tahu? Jangan beli banyak-banyak, sebab nanti takut orang-orang yang tak mampu nak beli, depa tengok kita pakai gelang banyak ataupun gelang mahal ke apa ke, lagi depa terasa hati. Kita menyebabkan takut-takut terberlaku zalim dekat depa. Kita ada harta tapi kita tak bantu depa. Orang fikir sampai macam tu. Kita pernah fikir macam tu tak? Lagi boleh beli ikut suka aku, ni duit aku. Kan gini. macam Mami Jaro kan. Oh gitu. Kan. Masalah. Jadi fitnah ni. Baik. Untuk kehormatan maknanya manfaatkan harta tu untuk bagi pada alim ulama, bagi kepada mak ayah, orang yang dihormati. Kan? Dan kata ulama, orang yang dihormati itu ialah terdiri daripada ibu bapa dan ulama dan orang tua.
Tiga tu. Bukan orang yang dihormati disebabkan pangkat dia, dan bukan juga dihormati disebabkan apa, kemuliaan keturunan dia, ataupun disebabkan dia, disebabkan banyak harta dia. Dua sebab tu. Kita hormat tetapi jangan sampai berlebih-lebihan pada kelompok yang ada title-title kat depan. Ataupun kelompok yang banyak harta, maka kita sediakan macam-macam. Tapi bila mai dekat orang biasa, kita buat biasa saja, maka itu tak kena daripada segi muamalat dia. Baik, yang ketiga, manfaat harta juga untuk maruah diri, kata Imam Ghazali. Maruah diri. Harta ni juga bagi mengelakkan seseorang itu terfitnah. Apa? Bagaimana? Contohnya orang duk mengata dekat kita, dia ni ada harta saja tapi tak pernah pun duk tolong orang. Dia ni ada apa-apa saja langsung kedekut tak hidung mesin. Maka kita yang ada harta ini, kita boleh manfaatkan harta kita, kata Imam Ghazali, supaya dapat ditutup mulut-mulut yang suka mencerca itu. Cuma kena ingat, kita bagi sedekah, infak harta bukan kerana tak mau mereka cerca kita, tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mana? Mudah-mudahan dengan harta yang kita ada, dia tidak jadi fitnah balik kepada kita. Maksudnya orang tengok kita ni ambil loaded sangat ni, tengok-tengok, awak mak ayah dia, awak dogiang ya. Dia ni tak ada dah, semua dah. Tapi bila tengok mak ayah dia, tengok macam orang yang tak ada anak. Kan? Makna dia lupa dekat mak ayah dia, maka jadi fitnah balik kat dia. Maka dia kena jaga benda tu. Baik, dan yang keempat, kata Imam Ghazali, juga harta ini boleh dimanfaatkan dengan memberi upah kepada orang yang memerlukan. Memberi upah kepada orang yang memerlukan. Dapat pahala juga kita bagi upah ke orang. Kita mudahkan urusan dia. Dia nak kerja, kan, contohlah kita nak mesin rumput, tak ada mesin rumput, maka kita terpaksa upah orang. Maka kita upah orang dengan tujuan kita akan bagi upah dia, walaupun RM20, RM30 sekali mesin, tapi dengan kita bagi tu, kita telah memberikan manfaat kepada dia. Dia dapat upah tu, dia boleh buatlah apa-apa keperluan yang dia rasa perlu, nak pergi beli ke apa ke. Paling kurang kita telah memanfaatkan harta kita ke jalan yang benar, bukan ke jalan yang batil. Sebab tu tidak menjadi kesalahan kalau kita mampu, kita nak upah. Nak upah pembantu rumah, kan? Nak upah siapa-siapa, tolong nak upah, tak ada masalah benda tu. Dengan tujuan, dengan kita upah dia dapat membantu, ringankan urusan dia. Alhamdulillah. Baik, yang tu yang kedua. Dan yang ketiga, manfaat harta. Ada tiga kan, yang paling besar yang saya kata tadi. Manfaat untuk diri sendiri, manfaat untuk orang lain. Manfaat untuk orang lain tadi kita pecah empat. Ada empat kata Imam Ghazali. Dan yang ketiga, manfaat untuk ummah, manfaat untuk orang ramai, untuk ummah, untuk masyarakat. Maka yang ni lah yang boleh kita salurkan. Macam kita duk bagi tabung paksi ni, macam kita duk bantu untuk dewan ni, macam kita bagi untuk Darul Hadis, bagi untuk pengajian-pengajian pondok. Mana-mana siapa-siapa nak buka pengajian, siapa-siapa nak buka apa, nak bangunkan surau, nak bangunkan masjid untuk kegunaan orang ramai, perlukan jambatan nak berintah, kita infak harta kita untuk kegunaan itu. Maka itulah manfaat harta kita sampai akhirat benda tu. Sebab dia berbentuk apa? Berbentuk amal jariah. Sedekah jariah ni, sedekah yang dikembang-kembangkan lagi manfaat dia, bukan untuk seorang. Kalau kita bagi upah tadi, mungkin upah tu dapat manfaat kat seorang ni saja, tetapi kita bagi untuk kegunaan orang ramai, maka pahala dia lebih besar. Kata Imam Ghazali,
Maka itu di antara 3 manfaat yang paling besar yang boleh kita manfaatkan dengan harta. Tetapi dengan harta ni juga boleh menjadi fitnah balik kepada tuan empunya diri. Ada 12 fitnah yang disebabkan oleh harta. Yang tadi saya kata 3 manfaat yang paling besar tentang harta. Tapi bila kita tahu harta ni boleh dimanfaatkan, maka kita pulun untuk cari harta. Jaga. Sebab ada 12 ataupun ada 13 fitnah yang disebabkan oleh harta. Apa dia? Pertama, syirik kepada Allah. Bolehkah dengan harta ni jadi syirik ke Allah? Boleh tak? Boleh ha? Awak tak boleh? Kalau siapa pernah tengok cerita ngangkung, tak cerita ngangkung. Kan? Yang duk pergi betapa minta nombor lah apalah. Sebab apa? Sebab harta. Dia jadi syirik sebab apa? Dia yakin bahawasanya harta itu adalah Tuhan dia, walaupun dia tak mengaku Tuhan. Ada sabda Nabi SAW dalam masalah ini, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baginda Nabi SAW bersabda, halakal mukthiruna illa man qala bihi fi ibadillah hakadha wa hakadha qalilun ma hum. Rosaklah orang-orang yang memperbanyakkan harta, kecuali orang yang mengkhususkan untuk kepentingan hamba-hamba Allah, yakni bahagian yang ditentukan, tetapi sedikit sekali yang melakukan sedemikian. Baginda Nabi kata, halaka al-mukthirun, binasa orang-orang yang duk ligankan harta, memperbanyakkan harta, binasa. Melainkan siapa yang mengkhususkan harta dia untuk kepentingan masalah tertentu. Macam yang tadi saya kata, gunakan harta untuk manfaat diri sendiri, cari rezeki yang halal untuk bantu anak keluarga semua, cari nafkah yang baik, alhamdulillah tak ada masalah. Maka itu satu keperluan. Tetapi ingat, kalau kita duk kejarkan harta, harta tu akan memusnahkan kita. Kata Yahya bin Mu'az, kata Imam Yahya bin Mu'az, dia kata harta ni umpama kala jengking. Harta ni umpama kala jengking. Kalau engkau tidak pandai mengawasinya, janganlah engkau pelihara ia. Kerana jikalau ia menyengat, pasti engkau terbunuh kerana racunnya. Itu kata-kata Yahya bin Mu'az. Yahya bin Mu'az kata, harta itu umpama kala jengking. Jangan engkau pelihara ia kalau tidak pandai mengawasinya. Kerana apabila ia menyengat, pasti engkau terbunuh dan kerana racunnya ataupun bisanya. Mana harta ni dia umpama racun kat kita. Kalau kita tak pandai jaga, dia jadi racun balik kat kita. Kita rosak kerana harta. Ramailah yang kita duk tengok, kan? Sebab benda yang kita selama ni kita duk kejar, benda yang orang suka buat, tapi kita terlupa nak tengok benda ni agama bagi buat tak. Contohnya macam dalam TV lah ni duk promote apa, rancangan apa 1 juta money drop contohnya. Macam-macam lah, host pakai baju jaket lah, orang sedia kopi lah, ambil jam pakai lah, apa semua lah iklan tu kan. Tapi kita nak tengok balik benda tu, walaupun semua orang masuk, yang masuk dapat duit semua, alhamdulillah, syukur, yang sujud syukur pun ada. Tetapi dari segi syarak lepas dah pertandingan tu, jadilah pertandingan tu pertandingan yang sah, halal di sisi syarak. Bila kita tengok balik cara pelaksanaan dia, walaupun dia namakan pelaburan, tetapi dia berunsurkan pertaruhan, judi.
maka paling kurang dia dah jatuh dalam bab syubhat. Kita pula seronok tengok. Sebab apa seronok tengok? Sebab kita tak boleh masuk, tengok pun jadilah. Takut-takut nanti kita kena cop oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang gilakan harta ni, sampai peringkat kita merasakan benda tu merupakan macam Tuhan kita, walaupun benda tu kita tak kata Tuhan. Kan? Cuma kita dapat tahu keadaan kita bila mana semayang kita dah mula lalai, bila mana zakat kita dah mula tak bayar. Maka kita tahu kita ni disibukkan oleh harta. Maka jaga syirik ni. Orang yang memperhambakan harta tu, memperhambakan diri kepada harta, boleh berlaku syirik kepada Allah Ta'ala. Syirik yang macam mana? Syirik khafi ke syirik jali? Kita duk mengaji syirik khafi ni syirik tersembunyi, syirik jali ni syirik yang terang-terang. Syirik terang-terang ke? Tak, bukan syirik terang-terang, melainkan dia pi menurun, pi minta apa semua nombor ke apa semua dapat ke apa ke, mai bergolek-golek kat dia. Itu syirik jali lah. Tapi kalau hidup dia matlamat semua duit, maka dia takut dia membesarkan duit akbar daripada Allah. Kan fulusul akbar, bukan Allahu akbar. Duitnya akbar dalam apa-apa segi, semua duit. Na'udzubillah, dia telah berlaku syirik khafi pada Allah Ta'ala, syirik yang tersembunyi. Na'udzubillah. Baik, yang kedua syirik, yang tu yang pertama. Yang kedua, fitnah disebabkan oleh harta ini ialah tidak bayar zakat. Dia jadi sayang nak bayar zakat. Sebab apa? Sebab bayar zakat nanti habis duit. Maka makin kaya, makin banyak zakat nak kena keluar. Kalau RM1,000, RM25 zakat kena buat keluar. Betul tak? RM1,000 pendapatan kita, RM25 zakat. Kalau RM10,000 pendapatan kita, RM250. Kalau nak ikut luar lah, tak luar RM1,000 dengan RM25. Tak luar. Tapi orang-orang yang macam ni, dia sangat-sangat berkira. Dia sangat-sangat kira. Sebab tu fitnah yang seterusnya, meninggalkan fardu haji, juga merupakan fitnah disebabkan oleh harta. Daripada duk habis duit RM10,000, lebih baik pergi beli apa-apa. Daripada duk guna duit ni, duk pergi Mekah, duk pergi buat umrah, pergi haji ke apa ke, seorang-seorang pun dah RM20,000, tambah kita dengan bini kita dua-dua RM40,000. Hoi, rugi banyak tu. Baik-baik lah, lepas ke tu kata saga sebiji lepas RM39,000. Kan? Kan? Padahal dia dah ada tak ada keperluan dah dia pun. Tapi dia masih lagi mengutamakan harta dia. Na'udzubillah ya Allah. Seterusnya, tinggalkan solat disebabkan harta. Tinggalkan solat disebabkan harta ni bukan bermakna dia tinggalkan solat terus cukup hanya sekadar dia mensia-siakan semayang dengan melambat-lambatkan semayang, maka cukup untuk dia kena azab Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. Maka akan berpaling orang daripada kemudian mereka, yang mana mereka akan adha'us salah, maka akan mensia-siakan sembahyang dan mengikut hawa nafsu syahwat.
Kata ulama yang mengatakan adha'us salah tu makna apa? Maknanya bukan maksud dia tinggal penuh terus sembahyang, tak, tetapi dia mengakhirkan sembahyang. Sebab apa lambat sembahyang? Sebab kalut dengan harta. Kalut nak pergi urus. Jadi fitnah ni. Na'udzubillah lah. Kita buka bisnes, kita duk cari memang bisnes mana yang tak mau fikir untung kan. Semua bisnes nak dapat untung. Tapi kita kena fikir juga satu hal. Kita bisnes tu nak untung semata-mata. Kalau kita fikir untung semata-mata, maka kalau kita buka sekolah sekalipun, kita fikir sekolah tu kita buka supaya makin ramai budak, makin ramai lah, lagi banyak lah akan masuk duit, lagi banyak lah untung kita. Kalau kita fikir untung. Kalau kita buka klinik, klinik tu makin ramai pesakit, makin ramai lah yang akan masukkan duit dalam akaun kita. Makin ramai orang mati, makin banyak lah, makin laku lah batu nisan. Kalau kita fikir untung, kita kata tak ke mana. Tapi kalau kita fikir benda ni fardu kifayah. Fardu kifayah. Apa yang kita buat, bisnes ni paling kurang kita salah seorang di antara orang Islam yang buka bisnes ni. Maka mudah-mudahan lepas ni orang Islam ada pilihan untuk main dekat tempat kita pun boleh, nak pergi yang tempat bukan Islam pun tak apa. Tapi kita harapkan supaya mudah-mudahan fardu kifayah bagi masyarakat kita telah pun kita jalankan. Nak cari makanan produk halal, nak cari apa fish ball, fish cake, nak cari mi, nak cari kotiau yang orang Islam buat kan. Sebelum ni kita tak ambil kisah, kita duk makan mi beli ikut dan beli ikut dan nama jenama-jenama yang memang tak ada cok halal jakir pun kita bantai ikut dan. Tapi bila kita tengok duk mengaji kena makan halal dan tayyibah apa semua. Maka kita pun duk fikir tak boleh juga ni. Mi tu nak kena cari juga mi yang buat daripada orang Islam buat, supaya nanti dia tak campur dengan minyak tu minyak apa kan, tak tercampur. Ada produk-produk orang Islam, beli produk orang Islam, melepaskan fardu kifayah bagi seluruh orang Islam yang lain. Maka dapat pahala, jadi manfaat pada orang lain. Itu manfaat harta juga. Baik, lagi apa data saya sebut? Pertama, syirik pada Allah. Kedua, tak bayar zakat. Ketiga, tinggalkan sembahyang. 5, haji. 6 kan? 5, berzina. 7, riba. Riba. Kata Imam Qatadah, orang yang makan riba dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang gila. Kita biasa tak kita gila? Tak biasa kan? Kalau berasa nak gila ke akhirat, ambil riba. Kan saya sebut. Kadang-kadang kita cakap bahasa mudah ni orang tak faham. Tapi bila kita cakap bahasa keras tu, tenganga sikit dengar. Saya nak abang kata riba ni haram. Nak abang kata riba ni dosa sama macam zina dengan mak. Zina macam mak. Zina dengan mak sendiri. Gamak tak? Zina dengan mak sendiri. Habis tu pasal apa kita ni tak ada duit, kita pergi pajak gadai. Pergi kat pajak gadai Cina yang bukan Islam, duk bayar buah, duk bayar bunga saja. Pasal apa kita habis rotek kita duk buat insurans juga tapi buat takaful. Pasal apa kita nak pergi buat loan, kita buat juga yang konvensional, kita tak mau pergi buat yang Islamik walaupun mahal. Pasal apa kita ada kad kredit kita tak mau pergi tukar jadi kad kredit Islam, dan ni dah ada dah. Pasal apa? Sebab orang lain semua buat macam tu, kita buat macam tu lah. Kalau esok ni ke akhirat kita kena charge, kena dengan Allah Ta'ala nanti ke akhirat dengan sebab kita makan benda-benda ni, memang rana kita. Kita sembahyang, kita puasa, memang kita sembahyang, kita puasa, kita haji, kita tutup aurat, kita buat semua, bagi sedekah semua. Tapi kita buat benda ni, kita buat. Yang ni hilang berkat, hilang barakah apa yang kita buat. Risau je. Saya kena risau kat diri saya. Kita risau.
Risau. Sampai satu peringkat nanti lah ni mungkin kita alhamdulillah pokoknya tak boleh nak astagfirullahalazim, maka kita pun tak mau lah. Nak renew rotek, kita renew yang takaful. Walaupun orang kata takaful ni dia duk tipu lah apalah. Yang tu dia dengan kita, yang tu dia dengan Allah Ta'ala. Tapi kita dengan Allah Ta'ala, kita kena ambil yang Islam supaya selesai urusan kita yang tu. Nanti bak dia nak claim dia jadi lambat ke, dia tipu kita tu, nanti dengan kita, kalau kita rasa dizalimi oleh dia kena balik dengan kita. Tapi kita bagi purpose kita ni dulu. Kita nak beli kereta, ejen kereta kata, cik boleh buat pinjaman Islamik, tapi kami untuk insurans kami cuma ada insurans saja. Cik kena ambil juga walaupun setahun. Ambil setahun tak apa lah, lepas setahun cik ubah. Sanggup tak kita nak ambil untuk tempoh setahun? Nak tanya balik tu. Sanggup tak nak ambil riba untuk tempoh setahun? Yang mana kita pun tak pasti lagi umur kita sampai tak setahun tu. Tahun depan dan tak lagi nak renew balik tu. Matilah kata dalam keadaan kita ada ambil riba. Siaplah kita. Dosa paling besar di antaranya dosa riba. Yang ni yang buat lingkup. Kita buat menega tak laku. Kita dapat duit habis tak tahu habis kat mana. Tak ada berkat. Kita beli kereta baru rosak. Nah, kita ada anak tak mau dengar cakap. Sebab apa? Kita ada buat benda-benda yang bercanggah dengan syarak. Antaranya yang ni. Saya sendiri pun bila kita hitung balik awak ni. Bila kita cek Allahu Akbar, astagfirullahalazim, ada benda yang sangkut. Antara yang benda-benda yang macam ni. Maka kita niat betul-betul minta azam dalam diri kita. Kita nak bagi clear benda-benda ni. Benda ni kena clear. Kalau kita ada hutang kad kredit, kad kredit tu kena bayar bagi cantik supaya tak lewat kena bayar denda riba. Kalau kita nak pergi pajak gadai, pergi ar-rahnu. Ada dah pilihan dah ni. Kan? Walaupun semua orang bakal ambil yang tu. Walaupun semua orang ambil yang benda yang haram. Walaupun ustaz pun masuk benda tu, benda haram. Kita nanti ke akhirat tak boleh nak salahkan fulan dia fulan, sepulan dia fulan. Kita nak salahkan syaitan pun tak boleh nanti ke akhirat, sebab kita tahu dia syaitan. Yang kita ikut tu pasal apa? Sebab tu lah benda ni, kita rasa benda ni remeh, tapi benda ni punca dah, punca berkat hidup, berkat apa benda yang kita buat. Contoh saya sendiri, contoh nak, saya nak buka pusat tuition kan, kat Tamam Kakak insya-Allah. Kan? Dari segi kemampuan kita terhad. Alhamdulillah. Nak buat pinjaman, tak boleh nak buat pinjaman, kita kan kerja government. Buat pinjaman, mana kita gunalah duit kita, saki-baki duit simpanan kita sikit-sikit. Guna sikit-sikit. Dengan prinsip apa? Kalau boleh aku tak mau pakai riba. Tak mau. Kalau nak pakai boleh sangat. Sebab saya ada satu kad kredit yang bukan Islamik. Ni saya cerita ni untuk muhasabah. Walaupun mungkin saya buka aib saya, tapi benda ni untuk muhasabah kita, ambil iktibar. Saya ada kad kredit Citibank, Asia. Boleh sabah lah. Citibank kita kan. Limit kad tu bank bagi 12,000. Limit kad. Kalau kata terkejut tergempak nak guna, boleh sangat-sangat. 12,000. Kita tama-tama nak buat tuition kan, nak buat guna banyak duit apa semua. Kalau nak beli kan, nak beli segala kakak apa semua, boleh sangat nak guna kad kredit tu, boleh sangat. Tapi kita fikir, kita buka ni, kita ambil yang ni, sat lagi budak-budak main mengaji, hilang berkat. Kita dapat hasil mahsul pun hilang berkat. Kita buka memang ada orang main mengaji, memang ada, kita dapat masuk kat kita, tetapi tak ada berkat. Kita ada apa cepat hilang, kita ada apa cepat rosak, cepat masalah jadi serabut. Sat-sat lagi ada main benda lain, sat-sat lagi main timpa yang ni, sat-sat timpa yang ni. Kita tak mau yang tu.
Sebab tu usaha juga pedoh. Alhamdulillah Allah bagi juga, alhamdulillah. Kan, saya semalam duduk itu subhanallah. Kalau tengok ni la haula wala quwwata illa billah, memang tak mampu. Tapi bila saya tengok balik apa benda yang kami dah cuba untuk buat. Kemarin kita tengok, weh, semua yang dah dibelanja dah lebih kurang 16,700 lebih. Dah buka 16,000 lebih. Tapi subhanallah duit tu duit kita lah, duit sikit-sikit ni. Ada sikit buat sikit, ada sikit buat sikit, ada sikit buat sikit. Nak buat pinjaman takut lagi jadi riba, jadi payah apa semua. Dan memang tak layak pun nak buat pinjaman. Tak apa, tak ada masalah. Alhamdulillah. Tapi Allah nak bagi, Allah bagi. Alhamdulillah kemampuan. Paling kurang sikit, yang sikit tu berkat. Yang sikit tu berkat. Tak guna kita duit banyak tapi tak berkat, duit tu hilang. Kita masuk kat kita gaji 5,000, 6,000 sebulan, 5,000, 6,000 sebulan, 10,000. Tapi duit tu lepas ke mana? Kita pun tak tahu. Sebab tu kita nak kena clear benda ni. Benda ni sangat-sangat bahaya. Bagi saya sangat-sangat bahaya. Sebab kita dah pernah rasa kafarah Allah Ta'ala bagi. Orang yang buat benda ni Allah bagi kafarah. Allah denda lah. Tapi di sebalik denda tu ada rahmat. Itulah Allah Ta'ala kita ni, subhanallah. Kita kena istiqamah apa benda yang kita pegang. Kan? Bayangkan nak raya bank bagi slip cek kosong. Cek, bank tulis minimum RM3,000. Cek bagi, cek kosong untuk duit raya. Kan? Tulis aja minimum RM3,000 dah kata. Kalau kita terkejut terkembang nak ambil tak? Tunggu lagi kata. Nak raya tambah nak buka sekolah je ni, dapat cek kosong. Bank kata cik minta berapa banyak cik nak minta, paling minimum jangan kurang RM3,000. Kalau beri 500 ya, yang ni kosong, lebih cek kosong, kita tulis nak berapa. Bank bagi. Sebab apa bank bagi? Sebab kita dah bayar cantik. Kita dah bayar elok, tak ada sangkut, tak ada apa. Bank promote macam-macam lah. Tapi kita tak mau benda tu, sebab benda tu bukan Islamik. Dia usaha nak tutup lah. Usaha nak tutup. Kena ada azam benda tu. Kena ada azam benda tu untuk tutup. Kalau kita ada buat pinjaman apa-apa yang bukan Islamik, usaha niat betul-betul lah nak bayar hutang tu bagi tutup bang, benda-benda yang macam tu. Kalaupun kita mati, paling kurang kita mati dalam keadaan berusaha untuk nak tutup bang benda tu. Walaupun tak berjaya tutup, tak apalah nak buat macam mana kan. Dulu kita pun jahil, memanglah kan, ustaz pun jahil. Nak buat macam mana? Allahuakbar. Apa senang jawapan. ASB ni ada perbincangan Majlis Fatwa Kebangsaan, dan ada ulama kata mereka wajib keluar zakat. Ada Majlis Fatwa Kebangsaan kata harus untuk masuk ASB kan. Tapi secara peribadi saya tak pernah berkenan dengan ASB. Sebab apa? Sebab kata Ustaz Zaharuddin, saya ambil pendapat beliau lah. Ustaz Zaharuddin yang tanya Ustaz tu, dalam laman web dia ada katakan ASB ni sumber dia datang dari sumber yang tidak 100% halal. Ada lebih kurang 27% datang daripada sumber yang haram, dilaburkan ke tempat-tempat yang haram. Dan benda tu dari segi warak kita lah, dari segi warak kita, kalau kita berasa lapang dada kita nak masuk, ada keperluan, Majlis Fatwa kata harus, masuklah. Majlis Fatwa kata harus lah. Bila kita rasa nak perincikan sikit lagi, rasa tak bersedap hati, tak payah malah masuk, ataupun buat keluarlah duit tu kan, buat masuklah sistem mudharabah yang Islam punya. Islam pun ada juga pelaburan sistem mudharabah, masuklah buka akaun mudharabah yang bank Islam tu pun boleh juga kan. Ataupun mana-mana lah sistem mudharabah tu, mana pelaburan lah, sama aja sistem, tapi bezanya Islam. Jadi bab bayar zakat tak bayar zakat, kalau ikutnya depa diminta bayar zakat. Jadi saya pun tak tahu benda tu yang lebih lanjut. Tapi bagi saya sendiri secara peribadi, saya memang kosongkan akaun saya untuk SB, walaupun saya ada buka, tapi kosong duit tu kan. Sebab risau kan benda ni lah.
Jadi terpulanglah pada kita. Kalau kita nak teruskan benda tu, majlis fatwa kebangsaan kata harus, masuklah, tak apa, siapa ada keperluan tak apa. Dia kata, sebab kata mereka masalah ummah, ramai orang Islam masuk. Jadi saya tak mau lebih-lebih lah kan. Jadi cuma kalau kita lah rasa nak jaga segi warak, kita kena fikir. Contohlah saya ni nak servis kereta, servis kereta, maka saya pun pergilah dekat servis kereta, kedai yang mana-mana pun tak apalah kan. Kita kata kita pun pergi servis. Kemudian bila servis kereta, kita tanyalah sikit berkenaan tentang apa promosi mereka. Lalu mereka pun promosi, mereka kata kami ni ada kad ahli. Kalau cik nak masuk kami punya ni, nak jadi ahli, okay, cik kena renew road tax dekat kami. Okay, jadi cik kena renew road tax kat kami. Dan kami ni hanya menyediakan yang insurans saja. Jadi kita ni, kita nak ambil tak benda tu? Kita tak ambil kan? Kita tak ambil. Memang kita tak ambil yang promosi dia ambil tu lah. Sebab kita kata benda yang dia buat tu adalah haram sebab insurans. Maka kita pun tak mau ambil. Tapi yang menjadi persoalan pula pada kita, kita pergi situ, kita servis kat dia, walaupun kita tak ambil yang tu, kita bayar duit kat dia, dia dapat untung, dia buat macam tu pula kat orang. Guna hasil keuntungan yang kita bagi tu, dia buat insurans kat orang. Kita dapat saham tak? Tak tahu nak macam mana. Yang tu segi warak tu yang saya kata segi warak. Okay. Kita beli dekat pasar raya, memang kita pergi pasar raya kan, kita tak beli benda haram. Tapi kat pasar raya biasanya ada benda haram kan. Maka hasil mahsul dia tu bagi keuntungan pada mereka guna tak tahu duit kita untuk top up benda haram mereka tu. Tak tahulah kan. Saya sajalah bagi tahu untuk kita fikir benda ni atas warak kita. Nak cari pasar raya Islam, mana nak ada. Maidin lah ada. Tapi Maidin tu dia kat pulau kan, paling dekat kat Ipoh, paling dekat. Maidin insya-Allah tak ada. Tak ada jual arak, tak ada jual ni, tak ada. Itu yang Ustaz Jafri pernah pesan kat kita kat sini dulu, ingatlah. Yang dia kisahkan apa, buka kedai Cina, apa, orang bukan Islam kan, buka kedai pagi-pagi, dia baru lepas semayang, kita pun main kedai dah. Kan? Kita pun tegur dah, buka kedai awal. Itulah I pun baru lepas doa dekat Tuhan ni bagi orang hari ni, tiba-tiba you yang main. You tolong I bagi orang hari ni. Jadi benda ni sejauh mana kita mampu jaga, kita usahalah untuk jaga. Sejauh mana itu benda ni bitadarruj, dengan berperingkat-peringkat. Selama ni mungkin kita makan ayam, kita pergi kedai, pergi pasar, kita ikut dan lah. Kan? Ikut dan lah. Tak tanya dah benda ni orang Islam punya ke apa ke. Tapi bila kita dah mengaji, kita tahu yang ada juga mai ni daripada tempat sembelihan yang bukan Islam. Maka kita pun risau. Maka kita pun usaha nak jaga. Cakap mana kita boleh jaga, kita cuba jaga. Kan? Mudah-mudahan dapat menyucikan hati kita. Saya taklah nak abang kata tak boleh ni, jadi tak boleh lah nak pergi semua pasar raya semua tak boleh lah. Saya tak kata macam tu. Tapi benda ni atas warak kita, sejauh mana kita mampu nak jaga. Macam saya pernah cerita juga kan, kita ni rumah taman kan, ada di kalangan kita yang tanam pokok buah depan rumah, luar pagar. Yang jadi rumah kita tu yang dalam pagar kan luar pagar. Yang kita beli tanah, beli rumah taman kita tu, kita bayar sekali tu yang untuk dalam pagar saja ke sekali yang luar pagar? Jadi yang luar pagar tu kita tanam buah tu buah kita ke buah siapa? Kan? Yang ni benda ni saya nak cerita peringkat awal macam kita lah ni. Mungkin kita tak apa nak boleh dapat tangkap.
Tapi bila sampai satu peringkat, Allah naikkan martabat iman kita, kan? Kita mula terdetik dah benda-benda yang macam ni. Allah suruh, Allah sebenarnya Allah sayang kita. Allah nak kita cuba secuba-cubanya sedaya upaya untuk mensucikan semua benda, mensucikan semua benda, kan? Tapi yang tu yang susah, kan? Sebab memang warah tu memang susah. Kalau tidak, kita tak baca dalam sirah Imam Ibn Sirin, dia sanggup tuang, dia seorang peniaga minyak, dia sanggup tuang 40 galen, 40 tong minyak, disebabkan dia terjumpa satu ekor tikus dalam